Hello? Boleh dengar ke tak? Boleh. 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 Has? Boleh dengar ke tak? Boleh. You all nampak ke apa yang ada kat sini? Nampak. Nampak. So, hari ni saya akan discuss 3 soalan jawapan yang saya pick daripada DAT 07 dan 3 lagi daripada DAT 08. Okey, soalan pertama adalah nombor 1A, simplify. Okey, kalau awak tengok di sini ada cursor So, simplify 5 the power of n plus 2 minus 5 the power of n plus 1 minus 5 the power of n. Okay, before we solve this question, saya nak ingatkan you all supaya ingat rule of indices. Okay, ada 3 yang property utama lah. Pertama, rule indices. Okay, A the power of n, darab A the power of n, maksudnya A kuasa berapa? Power of mn. N plus n. Ingat, index kalau darab power dia jadi tambah. Okay, nombor 2, A the power of n bahagi A kuasa n, maksudnya A kuasa berapa? M minus n. M minus n. Bagus. Nombor 3, A kuasa n. Kalau darab dengan n maksudnya apa? mn. A the power of m n. Ingat, semua ni terjadi jika dia ada base yang sama. Okay. Okay. Untuk selesaikan soalan nombor 1A, 5 kuasa m plus 2 minus 5 the power of m plus 1 minus 5 the power of n. Cuba tengok di sini. Syarat dia mesti lihat base. Base semua dah sama kan? Yang berbeza dia, macam mana kita nak permudahkan dia? Cuba tengok kuasa. Sini n tambah 2, sini n tambah 1, sini n. Apa yang you nampak yang sama di sini? Apa persamaan yang you nampak pada sebutan pertama, kedua dan ketiga? Ya, 5 kuasa n. Itu yang sama. So bila sama, okay, apa yang kita buat sekarang ni, bagaimana pula dengan di sini? N tambah 2. N tambah 2. Macam mana saya nak jadikan dia hanya 5 kuasa n sahaja? Kita guna property nombor berapa? Adakah nombor 1, adakah nombor 2 atau nombor 3? Nombor 1. Ya, nombor 1. Nombor 1 kata kalau kuasa dia tambah, maksudnya kita boleh pisahkan jadi darab. Okay, so macam yang kawan awak buat, okay, pertama kena letak ikut lah. Okay, so jadi 5 kuasa n, 5 kuasa 2, tolak 5 kuasa n, tolak 5 kuasa 1. Okay, maka diberikan jika kedua-dua di sini betul. Kemudian, kita lihat seterusnya. Sini ada 5 kuasa n. Sini dah ada 5 kuasa n. Sini pun dah ada 5 kuasa n. So sebutan 1, sebutan kedua dan sebutan ketiga ada persamaannya iaitu 5 kuasa n. Jelas di situ? So apa yang kawan awak buat, dia faktorkan. Tak apa. 5 kuasa n bracket 5 kuasa 2. Okay. 5 kuasa 2. Tolak 5 kuasa 1, tolak dengan 1. Kenapa 1? Sebab di sini kalau tiada number, kita assume number 1 darab 5 kuasa n. Okay. Kemudian apa yang kawan awak buat lagi? Okay. Tolong make sure you letak equal sign Okay. Kemudian 5 kuasa n sama dengan darab 5 kuasa 2 bernilai 25. 5 kuasa 1 adalah 5. Tolak dengan 1. Okay, so tekan calculator. Okay, so 25 tolak dengan 5, tolak dengan 1, jawapan dia akan dapat 19. Okay, 5 kuasa n. Atau awak boleh tulis dalam bentuk 19, 5 kuasa n. Okay, jelas di sini? Jelas. Okay. madam. So make sure anda base 5 ni jangan pula hilang. Ada certain pelajar ada tulis n tambah 2 tolak n tambah 1 tolak n. Salah ya. Tolak di sini kita tak boleh buat operation. Property kata jika indeks tu adalah hasil darab 2 indeks, power dia tambah. Okay.
Jelas Okay, siapa yang buat macam ni sila buat correction balik lah. Saya dah tegur dalam Padlet tersebut. Kemudian seterusnya, kita pergi pula tengok jawapan kawan kita yang kedua. Okay. So soalan yang sama, 5 kuasa N tambah 2 tolak 5 kuasa N tambah 1 tolak 5 kuasa N. So kawan awak nak jadikan 5 kuasa N. Okay. So apabila 5 kuasa N tambah di sini dia akan jadi darab. So 5 kuasa 2 tolak 5 kuasa N darab 5 kuasa 1 tolak 5 kuasa N. So apa yang kawan awak buat di sini, dia guna substitution, tak apa. So yang ini dia anggap sebagai huruf A. So maksud dia 5 kuasa N sama dengan A. So A darab 25. A darab dengan 5. Yang ni dia ganti dengan A. So bila dia ganti dengan A, dia dapat 5 kuasa 2 bernilai 25. So 25A tolak 5A tolak A. So sama dengan 19A atau bersamaan jawapan akhir kena tukarkanlah balik. A awak ni adalah 5 kuasa N 19 atau 19 times the power of 5 the power of N. Okay. Ada tak yang memberi jawapan yang berlainan daripada dua jawapan kawan awak ni? Okay, ada Okay. So sekarang ni kita pergi pula dengan soalan 1B. Soalan 1B, the question asks you to simplify. Okay. Saya nak highlightkan dua di sini. 64 1/3 dengan 8 2/3. 2/3 ni salah dia tulis. Kenapa saya kata salah? Kuasa dia mesti kecil dan di atas. So dia tak boleh tulis nilai yang sama saiz dengan dia. Kuasa mesti ditulis kecil dan di atas. Okay, cuba sekarang ni kita tengok. Okay, kita tengok pada di sini. 64 dan juga 8. Apa persamaan 64 dan 8 sebab kita belajar indeks sekarang ni? Apa yang you faham 64 dengan 8? Cuba kita tekan kalkulator. Okay, kalau kita tengok 8 kuasa 1. Jawapan dia dapat 8. 8 kuasa 2. Dia dapat berapa? 64. Okey, maksud dia 64 adalah bersamaan 8 kuasa 2. Ataupun kawan awak dia tukar kepada base 2. Macam mana nak cari? Okey, so 2 kuasa 6 sama dengan berapa? 64. So tulis dekat sini. 2 kuasa 6 sama dengan 64. Kalau 8 pula bermaksud berapa? 2 kuasa berapa? 2 kuasa 3 akan dapat 8. So, para pelajar sekalian, anda perlu tulis 64 di sini adalah bersamaan 2 kuasa 6. Macam yang kawan awak tulis ni. 2 kuasa 6 kuasa 1/3. Satu lagi 2 kuasa 3 darab dengan kuasa 2/3. Saya tegur sekali lagi ya. Tulisan dia mesti kecil dan di atas. Okey. Ini step pertama. Tanpa yang ini, saya takkan bagi markah. Maka dia akan jadi kosong. Oh, jawapan dia tak habis. Hakim, kau bagi jawapan tak habis Hakim. Okey. So, apabila jadi kes macam ni, kita perlu letak equal. Jangan tulis malas So 2 kuasa 6 darab 1/3. Kita ringkaskan dia. 6 darab 1/3 akan dapat berapa tu kelas? Berapa jawapan dia? 6 darab 1/3? 2. 2. Ya, 2. Kalau 3 darab 2/3 dapat berapa? 2. 2 juga. So maksudnya kita tulis di sini 2 kuasa 2, P kuasa 6, Q negatif 2, R kuasa 10 bahagi 2 kuasa 2, P negatif 2, Q negatif 10, R to the power of 2. And then check again. So they have the same base. Make sure base dia sama.
So bila base dia sama, what happen to the power? Kalau bahagi 2 kuasa 2 tolak 2, P di sini maksudnya apa? Tolak. Macam apa yang tolak? 6 6 tolak negatif 2. negatif 2. Kalau Q pula 10 tolak 2. tolak negatif 10. R pula 10 Tolak. bagus. Okey. Cuba tengok yang pertama di sini. 2 kuasa 2 tolak 2 dapat berapa? 2 kuasa kosong. 2 kuasa kosong. Ataupun bernilai berapa? 1. Okey. So yang ini bernilai 1. Okey. Kemudian kita tengok P. P di sini berapa? 6 tolak negatif 2. Tekan kalkulator awak dapat berapa? 8. 8. How about Q? 8. 8. 8. How about R? 8. 4. Okey. Kebanyakan pelajar meninggalkan jawapan di sini. Sebenarnya kita ada satu formula di mana rule of indices kata A, B, saya guna kata lain. Okey. Kalau jawapan A, B, the power of N sama dengan apa? A kuasa N, B D kuasa N. kuasa N. Ya, tengok power ni. Sama ke lain? Sama. Sama. Kalau dia hasil darab, maksudnya kita akan gabung jadi apa? P, Q, P, R, letak bracket, kuasa berapa? 8. 8. Okey, jelas di situ Okey. Ada soalan nak tanya? Make sure you buat correction. Ada soalan nak tanya saya? Ya. Semua jawab betul. Madam, maksudnya yang gambar tu kena tekan sebab dia file. Oh tak, saya dah convert to Padlet dah. PDF. Kalau you perhatikan sebenarnya ini dah convert kepada PDF. Dalam Padlet kita tak ada tanda. Memang So, tapi gambar tu kena tekan sebab tu nampak sekerat. Oh ya ke? Sebab yang lain tu so far okay. Sebab dia bagi dalam bentuk PDF, nampak tak? Kawan awak post dalam bentuk PDF. Saya kata mesti dalam bentuk image. Satu saya pun PDF kot kot. Kalau PDF, kalau dia panjang dia tak boleh baca. Okay? Kalau saya convert to PDF. Seterusnya, kita pergi kepada kawan kita yang seterusnya. Pelajar lelaki juga kan? Okay. Cuba tengok. Dia tukar kawan awak tadi yang siapa nama dia? Yang tukar kepada PDF ni? Tukar teacher. Abdul Hakim. Abdul Hakim ditukar kepada base 2 kan? Okay. Kita tengok jawapan seterusnya. Naufal. Ada tak Naufal dalam ni sekarang? Sekarang ni, apa yang Naufal buat? Dia tengok sini. Sini 64. Sini 8. Macam saya kata tadi, 64 dengan 8, apa yang sama dia? Base 8. 64 sama dengan 8 kuasa berapa? 8 kuasa 2. 8 kuasa 2. So dia tukarkan 8 kuasa 2. Bagus. Tunjukkan yang ni dahulu. Okey. Kemudian, 8 kuasa 2. Sini akan jadi kekal lah 8 kuasa 2 per 3. Okey. So, yang lain tu semua dia kekal. Cuma di sini saja setegur sikit. Bila dapat di sini, you kena tulis 8 kuasa 2 darab 1 per 3 akan dapat 8 kuasa berapa sekarang ni? 2 per 3. 8 kuasa 2 per 3. P kuasa 6, Q negatif 2, R sama dengan 10 over 8 the power of 2 over 3, P the power of negative 2, Q equal to the power of negative negative 10 and R the power of 2. Okay. Bila di sini, dia bukan 8 potong 8 dia jadi 8 kuasa 2 per 3. Apa jadi pada kuasa di sini? Kalau bahagi? Tolak. Apa yang tolak dengan apa? 2 per 3 tolak 2 per 3 tolak 2 per 2 per 3 tolak 2 per 3. Kalau 2 per 3 tolak 2 per 3 dapat berapa? 8 kuasa kosong. Ya, 8 kuasa kosong. Okay, saya tunggu kat sini. Betul. So sini 8 2 per 3 tolak 2 per 3. P ni pula macam tadi. 6 tolak negatif 2. Q
negatif 2 tolak negatif 10. R sama dengan 10 tolak 2. Kesilapan di sini saya takkan bagi markah untuk seterusnya. Okay. So di sini bila dapat 8 kuasa kosong, apa nilai 8 kuasa kosong? 1. 1. Lepas tu P di sini kuasa 8, Q kuasa 8, R kuasa 8. Saya kata apa tadi? Kalau indeks hasil darat semua sama, kurungkan dia. Kurungkan macam mana? A kuasa B the power of n sama dengan A the power of m, B the power of n. Kita belajar guna rule Okay, so maksud dia akan jadi apa? Kurungkan macam mana? Power B, kat Q, R the power of E. Kita dalam bentuk teringkas. Ada tak yang tulis guna jawapan yang lain? Tak ada Okay, kalau tak ada kita okay. Tengok lagi kawan awak, betul atau tidak? Ini soalan dia. Kenapa? Siapa nama dia? Sabrina. Betul ke tiba-tiba dapat 2 kuasa 2? Macam mana boleh dapat 2 kuasa 2? So macam kita kata tadi, 64. Kalau you nak tukar kepada base 2, maksud dia 2 kuasa berapa dapat 64? 6. 2 kuasa 6. Kalau 8, you nak tukar kepada base 2, 2 kuasa berapa dapat 8? 3. 2 kuasa 3. Maksud di sini kawan awak kena tulis apa? 2 kuasa 6 darab berapa? 1/3. Kalau di sini akan jadi 2 kuasa 3 darab 2/3. Awak kena tunjuk step by step. You tak boleh skip. Kalau yang ni saya akan assume guna calculator. Okay. Kemudian 2 kuasa 6 darab 1/3 dia akan dapat 2 kuasa 2. Baru muncul 2 kuasa 2. P kuasa 6. Q negatif 2. R kuasa 10. Bahagi 2 kuasa 2. P negatif 2. Q negatif 10, R kuasa 2. Okay. Maybe pelajar ni, Sabrina ni dia nampak sama. Dia potong macam tu. So that's why dia tak letak apa-apa nilai. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. So dia akan jadi PQR. Adakah betul jawapan ni? Tak. Tak. Kita kena letak dalam bentuk apa? Kurungan P, Q, R kuasa berapa? 8. Jelas tak di situ? Jelas. Okay. Ini baru soalan 1B. Kemudian kita lihat lagi yang seterusnya. Okay. Satu C. Okay. Kita lihat jawapan 1C. Okay. Evaluate 243 the power of n over 2 multiply 3 the power of 2n plus 1 over 9 the power of n multiply with 3 the power of n minus 1. Before we solve, first you need to know the rule of indices. A the power of n multiply A the power of n, that is equal to A the power of A kuasa berapa? M plus N. M plus N. Nombor 2, A the power of M divide by A the power of M is become M minus N. ya, M minus N. Yang ketiga, A the power of M bracket N maksudnya apa? A the power of A. N. Ya, M, N. So tengok sini hasil darab. Okay. Bila hasil darab soalan indices, awak kena check base. Sini 2, 4, 3. Sini 3. Sini 9. Sini 3. 3 dengan 3 dah sama. 243 dengan 9 boleh tukar kepada base 3 tak? Boleh. Maksudnya 3 kuasa berapa dapat 243? 3 power 5. Ya, 3 kuasa 5. Dia buat macam ni terus saya tanda tik. Kalau 9 maksudnya 3 kuasa berapa? 2. 3 kuasa 2. Agus, kenapa you all semua tak suka tulis equal Penting
Okey. So bila di sini 3 kuasa 5 darab n per 3 dapat 5 kuasa n bahagi dengan 3 darab 3 kuasa 2n plus 1 over 3 kuasa 2n darab 3 kuasa n minus 1. Okey, betul, tak ada masalah. Tapi yang ini berulangan ni. Dia tulis semula. Saya tak tahu kenapa dia tulis semula. Seterusnya. Okey. Kalau darab di sini. Indeks kalau darab apa maksudnya? Kuasa kita akan tambah. So bila kuasa tambah, kawan awak buat apa? 5 per 2 per 3 tambah 2n tambah 1. Okey. Apa yang awak perlu buat adalah, you tengok n di sini. 5 per 3 dengan 2. Tekan kalkulator. Tak perlu nak tunjukkan samakan pembawah. Okey. 5 per 3 tambah dengan berapa tadi? 2. So dapat jawapan berapa? 11 per 3. So dapatlah jawapan 11 per 3 tambah 1. Yang di bawah akan dapat 3n tolak 1. Okey. Seterusnya. Okey. Ini adalah simbol bahagi. Apa jadi pada bahagi? Bahagi kata kuasa akan jadi tolak. So ambil yang bawah ni. Okey. Letakkan tolak 3n tolak 1. So kita akan dapat 11 per 3n. Tolak 3n kita akan dapat 2 per 3n. Negatif 1 tolak negatif 1 akan dapat 2. So ini jawapan akhir lah. Ada soalan nak tanya di sini? Ada soalan ke? Tak ada, madam. Ya, saya. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, ni macam-macam dalam kerja saya jumpa Ini adalah tambah. Okey, simplify the following. Bila hasil tambah, you kena pastikan base dia sama. Okey. Sekarang ni sama ke lain? Sama. Sama. Kalau sama, apa yang kita perlu buat adalah kita tengok 6 tambah dengan 2. So 6 tambah 2, letak bracket set 7 ataupun terus kepada jawapan akhir iaitu 8 set 7. Okey, bagus jawapan pelajar ni. Soalan yang senang. Okey, so saya letak good. Okey, kita tengok pula Enas Natasha. Okey, Enas Natasha tulis macam mana? Masalahnya kenapa tak suka tulis equal? Okey, sama sahaja. Okey, good. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada 6B. Cek dengan jawapan awak. Okey. Ini adalah hasil tolak. Tapi hasil tolak di sini, cuba tengok. Set 3, set 27. Sama ke lain? Lain. Kalau lain, you all pernah belajar tak? Cuba cari 27, kita bahagi dengan nombor berapa? 9. Jawapan akan dapat 3. Tapi 9 ni perfect square kan? So set 9 darab 3. Dia pisahkan. Lepas tu kita ada formula set A darab set B. So guna yang tu. Set 9 darab set 3. Set 9 dapat berapa di sini? 3. 3. Ya, yang lain tu just copy paste sahaja. Kemudian bila dia dapat di sini 5 set 3 tolak 3 set 3. Dah sama ke masih lain? Sama. Okey, kalau sama maksudnya kita terus 5 tolak 3 akan dapat 2 set 3. Okey. So jawapan ni betul Ada soalan tak di sini? Tak ada. Tak ada. So kita pergi kepada kawan awak yang kedua iaitu Sharifah Farhah Sofia. Sama kes juga. Set 3 dengan set 27 tak sama. So you kena fikir sifir apa. So 9. So 27 bagi 9 akan dapat 3. So maksudnya set 9 darab set 3 akan dapat 3 set 3. Okey. So 5 tolak 3 akan dapat 2 set 3. So kita hanya boleh buat operation jika set dia sama. Ini untuk tambah dan tolak. Okey. Seterusnya, jawapan untuk soalan seterusnya. Kalau ada soalan bagi tahu.
Yang ni set 50. Set 5. Sini set 80. Bolehkah kita buat operation tambah? Tak. Kenapa tak boleh? Set tak sama. Set tak sama. So kita tengok sekarang ni. Kalau nombor 80, saya guna warna hijau lah. Kalau 80, bahagi dengan berapa? Katalah you tak tahu kan, you kata bahagi 5. Tekan kalkulator awak. 5. 80 bahagi 5. Dapat jawapan berapa? 80 bahagi 5. Akan dapat 16. Cuba tengok. 16 ni adalah nombor perfect square kan? So, kita akan terus tulis set 16 darab 5. So, sini kita tulis apa? Set 16 darab set 5. Berapa nilai set 16? Tekan kalkulator. Set 16 bernilai berapa? Set 16 bernilai 2. Bernilai? 4. So, set 16 adalah 4. Okey, kemudian kita lihat di sini. Sini set 5, sini pun dah set 5. So, set awak dah sama ke lain? Sama. Okey, so maksud dia kalau sama 7 tambah 4 akan dapat berapa? 11 set 5. Okey. So boleh kita tengok di situ. Kita tengok pula Ayu ni. Jawapan dia lebih kurang sama. Okey. Ayu ni punya masalah pun sama. Kalau set 80, cuba tengok. 80 bahagi dengan, kalau tak tahu tulis je 5. 5. So kita akan dapat 16. So kita akan pilih 16 ni sebab dia perfect square. So kita akan tulis 80 sama dengan 5 darab 16. So kita akan guna sini 16. Okay. 11 set 5. Kalau matematik, kita bukan tengok jawapan akhir, kita tengok solution. Okay. Jawapan yang berbeza, walaupun jalan kerja tu, kalau berbeza, kalau duduk konsep tu masih betul, tak ada masalah. Tapi kalau berbeza konsep yang salah, terus kita pangkah. Okay. Ada soalan tak yang di situ? Cepat sangat ke? Tak. Okay. Okay, tengok soalan D. Soalan D ni adalah 5 set 2 tambah set 2 per 3. Okay, bagus kawan awak. Di assume di sini adalah over dengan 1. Kemudian tengok di sini. Sini 1. Sini 3. Denominator dia sama ke lain? Lain. Lain. Kalau lain, apa yang kawan awak buat? Didarab di sini dengan nombor 3. So that's why 3 darab 5 set 2. Okay. Yang di bawah pun dia bahagi dengan 3 darab 1. Sebab dia nak samakan. So set 2 bahagi dengan 3. Okay. So dia akan dapat 3 darab 5 akan dapat 15 set 2 bahagi dengan 3 tambah set 2 per dengan 3. Okay, bila dah sama, dia dapati, dia samakan pembawah. So, dia akan dapat 15 tambah 1 adalah persamaan dengan berapa jawapan dia? 16 set 2 per 3. Tapi kelas untuk soalan ni sebenarnya mudah aja. Kita tengok jawapan kawan awak yang lain. Okay. Ada jawapan yang satu lagi. Kita tengok jawapan dia. Konsep yang sama. Take assume over 1. Bagus. Darab dengan 3 sebab dia nak samakan pembawah. So, bila denominator dah sama, dia gabungkan dua fraction. 15 set 2 tambah set 2. Okay, bagus. So, jawapan pun akan dapat sama. That's good lah untuk kedua-dua orang. Tapi kelas, sebenarnya 5 set 2 tambah set 2 per 3. Okay. You perhatikan sini ada persamaan set 2 kan? Ada. Apa kata 5 tambah 1 per 3
Set 2. Sama ke lain konsep dia? Mesti sama kan? Saya letak set 2 di belakang. 5 tambah di sini adalah mewakili 1/3. So kemudian kita tekan 5 tambah 1 bahagi 3. So dapat berapa? 16/3. Kan lagi mudah? 16/3 set 2. Ini alternatif. Ada soalan ke di sini? Ada. Madam, Ya. memang kena letak kurungan ke sebelum Yang ni? Kalau you tak letak kurungan, maksud dia andailah saya tulis macam ni. 5 tambah 1/3 set 2. Sama ke lain? Lain. 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 Apa maksud lain? Ni hanya untuk nombor 5 sahaja. Kalau saya letak bracket maksudnya apa? 5 set 2. So dia berbeza. Okay? Jelas tak di situ? Jelas. Okay. Madam, Ya saya. kalau jawapan dia kita buat 16/3, set tu tak payah letak dekat 16 tu. Boleh tak? Macam ni ke? Boleh? Sama sahaja konsep dia. Okay. Okay, ada soalan lagi? Sebab soalan-soalan ni maybe akan naik dalam UPS UPS tak lama lagi. Okay. Madam boleh tak bagi kat satu C sebab saya nak tengok balik dia punya jalan keluar. Yang ini memang saya akan return balik untuk DAT 05, DAT 06 saya dah tanda. Cuma tinggal DAT 07 dan 08 sebab saya nak tanda sama-sama dengan you all. Okay. Okay. Sebab saya nak tengok kesalahan yang pelajar buat supaya kita semua tak ulang balik. Okay. Seterusnya, Ahmad Izwan bin Ahmad Zaidi. Okay. Ini simbol apa di sini? Untuk soalan 3A. Darab. Darab. Kalau darab, perlu tak set kita ni sama? Tak perlu. Tak perlu. Yang perlu sama adalah tambah atau tolak. You all tolong tulis equal Okay. So sekarang ni tengok. 7 darab 10 dapat berapa? 70. Okay, 8 darab 6 dapat berapa? 48. Okay. Sekarang ni soalan dia set 48. Kita nak jawapan set yang teringkas. Sekarang ni cuba kita congak. Kalau 48, kalau kita tak tahu cuba tengok sifir berapa kita nak bahagi. 6. Sifir 6. 4. Oh, sifir 4. Kalau 4 sini dapat apa? 4 bagi 4, 1 kan? Ya. 8 bagi 4, 2. Okey. Boleh kecilkan lagi tak 12 ni? Sifir berapa lagi? 6. Sifir 6. 4. Sifir 4. Kalau sini 4 dapat apa? 3. 3. Cuba buat tengok bahagian ni. 4. Maksud dia 4 darab 4 darab 3 sama dengan 48 kan? Saya bagi hint dekat awak, saya nak perfect square. Apa nilai perfect square? 16. Oh, square root 4 lagi, square root 9, square root 16, square root 25. So nilai berapa? Perfect square berapa yang kita boleh dapat dekat sini? 16. Oh, 16. So maksud dia sini akan jadi 16 darab dengan 3 sama dengan 48. Maksudnya saya tak terima jawapan 70 set 48. Saya nak jawapan yang terkecil. Itu maksud dia 70. Set berapa di sini? 16 darab dengan berapa? 3. So kita akan dapat 70 set 16 set 3. Okey. Set 16 ni berapa nilai dia? Ya. Ada orang request nak masuk. Belum masuk lambat. Ada Dah. Dia dah masuk dah ke? Sekejap. Dah kan? Dah ke? Dah. Okey. Okey. Square root 16 berapa jawapan dia?
402. 402 apa? Sekarang 16 buat apa? 4. Dapat 4. Boleh je 4. Okey. So maksud dia sisi ni akan dapat berapa? Sama dengan 70 darab dengan berapa? 4 darab dengan set 3. Tengok 70 darab 4 dapat berapa? Tekan kalkulator awak. 280. 280. Dah 280 set 3. So ni jawapan akhir kita. Make sure set awak ni tak boleh kecilkan. Sampai yang nilai yang terkecil. Okay. Ada soalan tak di sini? 80. Ni Ahmad Izwan punya kan? 280. Sekarang ni kita tengok. Jawab. Ya. Dia tak boleh masuk lagi. Dia tak boleh masuk lagi. Dah saya dah tadi nampak dia masuk tadi. Tu. Nama dia Syamil. Syamil. Sekejap saya stop presenting sekejap. So dia cuba sementara saya tengok kat sini. Aja. Tu masuk dah kan? Ya. Okey dah. Dah kan? Okey dah. Sorry. Okay, Syamil ada kat sini kan? Sekejap Okay. Tengok ini jawapan Muhammad Izwan. Sekarang ni kita tengok ada orang kedua. Okay, yang tunjuk jawapan yang sama. Nurul Jamaliah. Okay, kalau Nurul Jamaliah ni jom kita check apa dia punya kekurangan dia. Tak kata kesilapan Okay, tengok step pertama. 7 set 8 darab 10 set 6. Sama ke lain? Betul tak step dia? 70 set 8 darab 6. Oh, saya tak kerti cakap seseorang. Set tu kena pandangkan. Betul. Ini yang kita kena perhatikan. Kena panjangkan. Lepas tu, betul tak step yang seterusnya ni? Set 48. Betul. Adakah ini jawapan akhir? Bukan. Kenapa tidak? Supaya tak kecil kan? 70. 48 tadi sama dengan apa? 16. 16 darab dengan berapa? 3. 3. So maksud dia 70 set 16 darab dengan set 3. Set 16 dapat berapa tadi? 4. So 70 darab dengan 4 darab dengan set 3. Apa jawapan akhir kita? 280. 280 set 3. 280 set 3. Okay. So settle untuk soalan nombor berapa 3A. Ada soalan nak tanya lagi untuk 3A? Tak ada? Kalau tak ada saya proceed dengan 3B. 3B, bracket di sini maksudnya darab. Okey, kita tengok jawapan Miss Alia. So 4 set 21, sini akan dapat tolak. Set 3 darab set 3 akan dapat set 3 square. Cuba tengok set 21. 21 bagi dengan apa Sifir berapa? 3. Sini 7. Adakah nombor 3 dengan 7 ni perfect square? Tak. Oh, kalau tak, maksud dia tak payah kecilkan, memang tak boleh kecilkan, biarkan dia. Okey? Kalau set 3 kuasa 3 akan dapat 3. So ini adalah jawapan akhir. So that's good for Anis Alias. Okay, ada soalan di sini? Tak ada. Tak ada. Okay, seterusnya kita tengok jawapan Daniel. Okay. Jawapan Daniel merujuk pada soalan 3B juga. Soalan yang sama. Okay, yang pertama didarab. Okay, bila didarab, set mesti darab dengan set sahajalah.
Okay. So maksud dia jawapan dia akan dapat 4, 3 darab 7 akan dapat 21. Cuba tengok yang kedua di sini. Okay, yang kedua tu didarab set 3 darab negatif set 3. Simbol dia betul negatif. Adakah betul set 32? Kuasa 2 tu dia buat besar. Kuasa 2 ni buat besar. Kita kena buat apa kalau indeks? Kecilkan. Kecil dan di atas. Ingat nampak sama tapi berbeza. Okay, so yang ini dia copy down. Okay, set 3 square is become 3. Okay, jawapan akhir tiba-tiba betul. Kalau sini salah, jawapan akhir pun salah. Okay, jelas ya? Yeah. Seterusnya, 3C. 3C ni, okay, yang pertama kawan awak darab 2 set 3 darab 6 set 3. So, 2 darab 6 akan dapat 12. Set 3 darab set 3 dia buat set 9, tak ada masalah. Yang seterusnya, okay, 2 darab 2 akan dapat 4. Set 3 darab set 2 akan dapat set 6. Seterusnya, 4 darab 6 akan dapat 24. Set 2 darab set 3 akan dapat set 6. Yang terakhir, 4 darab 2 akan dapat 8. Set 2 darab set 2 akan dapat set 4. Okay, tak apa kalau je nak tulis macam ni, tak ada masalah. Cuba saya nak take notes kat awak. Set 9 ni bernilai berapa? 3 square. 3 square. Okay, set 4 ni bersamaan dengan apa? 2 square. Tapi square root 4. Square root 4 bernilai berapa sebenarnya? 2. So seelok-eloknya awak terus tulis nilai dia 2 di sinilah. Okay, tapi maybe kawan awak ni dia takut-takut dia tulis macam tu. Okay, so terus kita 12 darab 3 dapat 36. 4 dia copy down. Jadi pun dia copy balik. 4 darab 2 dapat 16. Okay. Kemudian kita tengok di sini. 36 tambah dengan 16 akan dapat jawapan dia berapa? 52. Kemudian kita tengok sini. Sini ada set 6. Sini pun ada set 6. Okay. So, 4 tambah, sebab simbol ni tambah. 4 tambah 24 akan dapat berapa di situ? 28. Kawan awak ni takut-takut ni, dia buat semua step. Okay, so jawapan dia dapat 52 tambah 28 set 6. So ini jawapan akhir lah. Okay. Ada soalan nak tanya di sini? Yang ini you boleh skip step tak ada masalah. Okay. Seterusnya tadi jawapan Haswan ni, sekarang kita tengok jawapan Hafiz. Okay. Hafiz pun jawab soalan yang sama. Okay. Yang ni dia terus lompat. 2 darab 6 dapat 12 set 9. Kemudian dia terus jump. Okay, 4 set 6. Kemudian di sini akan dapat 4 darab 6 akan dapat 24. Set 2 darab set 3 akan dapat set 6. Okay, yang terakhir 4 darab 2 akan dapat 8. Set 2 darab set 2 akan dapat 4. Bagus. Okay. So 12 set 9. Okay, tambah. Okay, kawan awak ni dia settlekan dulu yang ni, yang ada set. So, dia dapat 28 set 6. So, yang ini 12 darab dengan 3 tambah 28 set 6 plus 8 set. Set 2 kuasa 2 bernilai berapa kelas? 2. So, terus 2. Okay, ni tak payah tulis banyak-banyak kali lah terus gunakan calculation. So 52 plus 28 set 6. So this is your final answer. That's good. Okay. Tak ada soalan di sini? Okay.
Kalau tiada soalan di sini, I go to the question number 3D. Okay, 3D adalah Afnan. Okay, so let's see the question and solution for Afnan. Okay, sama juga operation dia hasil darab. 2 darab 2 dapat berapa? 4. Kemudian di sini 2 darab 2 akan dapat 4 set 3. Kemudian di sini akan dapat negatif 6 set 3. Kemudian yang terakhir negatif 3 darab 2 akan dapat negatif 6. Sini set 3, set 3. Set 3 kuasa 2. Okay, sebab 3 tu dia repeat. Apa yang kawan awak buat? Okay, 4 copy. Kemudian in the middle they have set 3. Okay, they have a set 3 here. This also set 3 here. So 4 minus 6. Okay, kawan awak letak dalam bracket. So di sini set 3 kuasa 2 diringkaskan jadi 6 times 3. Okay. Kemudian di sini 6 darab 3 dapat 18. So disettlekan 4 tolak 18. Ini adalah hasil jawapan yang di atas. Okay. So dapat 2 set 3. So jawapan dia dapat negatif 14 tolak 2 set 3. Sempat salin tak? Ke you all semua tak salin ni? Sempat medium. Sempat ya? Medium. Ya. Kalau 3 kuasa 2 tu terus tulis 6 kurungan 3 boleh? Dia bukan 6 kurungan 3. Yang mana yang ni? Oh, yang ni you nak boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. Awak kena fahamkan betul-betul sebab lepas ni maybe lecturer seterusnya dia tak sentuh bahagian-bahagian simplify ni. Okay. Seterusnya kita tengok ini jawapan siapa ni? Iman. Okay, kita tengok apa yang berbeza di sini. So 2 darab 2 dapat 4, bagus. So sini akan dapat 4 set 3, bagus. So sini 2 negatif 3 set 3 darab 2 dapat negatif 6 set 3, bagus. So sini dapat negatif 6, so set 3 square. So sini dapat 4, dia terus buat operation okay. Set 3, so sini set 3, so 4 tolak 6 terus dia letak negatif 2 di sini, bagus, tak ada masalah. Okay, yang terakhir 6 darab 3 lah. Kemudian dia terus buat operation. 4 tolak 18 akan dapat negatif 14 tolak 2 set 3. That's good. Okay. So itu adalah soalan 3D daripada grup DAT07. Okay. Ada soalan tak sebelum kita nak pergi kepada soalan nombor 4? Madam, kalau dia minus kat depan, kat tukar dia tambah tak ni? Minus tu dekat mana Sini ke? Tiba-tiba jadi 14 tambah 2 set 3 macam tu? Tak boleh lah? Mana boleh, siapa ajar kau? Mana boleh tukar suka hati weh? Tak ada. Bagus you bertanya ada lagi tak nak tanya? Tanyalah soalan yang pelik-pelik pun, insyaAllah berkaitan dengan matematik saya boleh jawab. Okay. Ada soalan? Jangan menyesal kalau tak tanya. Sebab saya tak akan ulang semula. Okay. Boleh saya teruskan dengan soalan berikutnya kalau tiada soalan? Boleh. Kalau boleh kita pergi sekarang ni grup DAT08. Saya nak tengok solution diorang. Okay, kita pergi tengok mula dengan soalan nombor 4. Okay. Yang saya berkenan dengan grup ni sebab tulisan dia and the snack gambar semua cantik-cantik. Okay, jelas. Okay, saya dah jumpa nombor 4A. Okay, kita mula dengan Nurul Syahira binti Osman. Okay. Soalan 4A dia minta awak rational jadi denominator kan? Maksud dia tengok soalan 4A di sini.
1 bahagi 7 tolak 2 set 2. Okey. Perkara pertama, denominator di sini adalah 7 tolak 2 set 2. Kita kena darab dengan conjugate. Conjugate dia berapa? So kalau 7 tolak 2 set 2, dia akan jadi apa? Simbol apa? 7 tambah. Awak, for your information lah, saya dah check 2 kelas sebelum ni. Tolong tunjukkan yang ini. Yang ini mesti ditunjukkan. Step pertama mesti tunjuk darab 7 tambah 2 set 2 bagi 7 tambah 2 set 2. Mesti tunjukkan. Okay, yang ni tak boleh skip step. Kalau skip akan kena markah. Kemudian apa yang kita buat seterusnya? Kita akan darab. 1 darab 7 akan dapat apa? 7. 7. Okey, sepatutnya letak macam ni. Tak bracket. Oh, kawan awak. Okey, make sure awak letak bracket ya. 1 darab 7 tambah 2 set 2. 1 darab 7, 7. Sini tambah ni bukan T Okey, kemudian 1 darab 2 akan dapat 2 set 2. Okey, kita tengok dia expand yang di bawah. 7 darab 7, 49. 7 darab 2 akan dapat 14 set 2. Yang di sini, negatif 2 set 2 darab 7 akan dapat negatif 14 set 2. So, kemudian negatif 2 darab dengan 2 akan dapat negatif 4 set 2 square. Okay, bagus. Kemudian 7 tambah 2 set 2 akan dapat 7 tambah 2 set 2. It just copy down. Tapi di sini tengok. Sini set 2. Sini set 2. 14 tolak 14 dapat berapa? Kosong. Betul. Kemudian set 2 square. Kalau kita ringkaskan kita dapat berapa? 2. So, di sini akan dapat 2. Okey, saya potong di sini, saya tulis 2 sahaja. Maksudnya, terus tekan kalkulator. 49 tolak 4 darab dengan 2. Tekan kalkulator. 49 tolak 4 darab dengan 2. Sama dengan berapa? 41. Tapi saya dah tunjuk dalam kuliah, awak kena asingkan. Dari 7 per 41 tambah 2 set 2 bagi 41. So ini jawapan kita yang terakhir. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita lihat jawapan Hafiz pula. Daripada jawapan siapa ni? Syahira, kita semak jawapan Hafiz. Tengok jawapan Hafiz. Okay, step pertama ada tak ada tunjuk yang di sini? Ada. Okay. Kemudian kenapa jawapan Hafiz sama dengan Syahira? Sebiji awak copy paste ke? Ada tak Hafiz di sini? Okay. So yang ni kena letak darab, kurungan. Supaya nanti senang. So dapat 7 tambah 2 set 2. So jawapan yang sama dengan Syahira. Okay. Kemudian ada tunjukkan di atas dia kekal. Yang di bawah tu tadi sebab sini ada set 2. Sini pun ada set 2. So jawapan 14 tolak 14 kosong. Apa yang kawan awak buat adalah 49 tolak 4 darab 2. So tak, jawapan dia lain dengan Syahira. Hafiz buat sendiri. Tanya Hafiz. Okay, so jawapan dia bagus Good. 7 per 41 tambah 2 set 2 over 41. Okay, bagus jawapan dia. Okay, saya assume tak ada soalan setakat ni. Madam. Kalau dalam exam kan, kalau kita tak asingkan, tolak markah ke macam mana? Kalau dalam exam, kalau dia minta A plus B set C, markah ditolak. Kalau tiada kenyataan ini, markah tidak ditolak. Tapi awak kena ingat, PSPN nanti soalan objektif ke subjektif? Exam nanti semua soalan objektif ya, sebab you exam online. So insyaAllah semua objektif. Setakat ni lah. Okay.
So, tapi awak kena faham simbol di sinilah A plus B set C, maksud dia awak kena pisahkan dari two different fraction. Okay. Seterusnya, saya pergi kepada soalan 4B, Syazwani. Okay. Step pertama, tengok dulu denominator awak. So 5 tolak set 3. Kemudian darab, conjugate dia 5 tambah set 3. 5 tambah set 3, bagus. Okay. Step seterusnya adalah U darab. 5 darab 2, 10 set 3. Kemudian di sini akan dapat 2 set 3 square, bagus. Betul. Okay. Yang di bawah pula dia expand satu persatu. 5 darab 5, 25. 5 darab set 3 akan dapat 5 set 3. Negatif set 3 darab 5 akan dapat negatif 5 set 3. Negatif set 3 multiply with set 3 equal to negative set 3. That's good. Okay. Semua betul. Okay. Kemudian 10 set 3 okay, tambah 6. Yang dia dapati di sini set 3. Set 3. So 5 tolak 2 akan dapat kosong. Set 3 adalah set 3 square ni bernilai berapa ni? 3. So 25 tolak 3 akan dapat 22. Tapi adakah jawapan ni jawapan terakhir? Tak. Kita kena letak macam mana? 10 set 3 bahagi 22 tambah 6 per 22. Tapi saya nak ingatkan you all, sini 10 per 22 kan? Tekan kalkulator. 10 bahagi 22. Dapat berapa kalau kita ringkaskan? 5 per 11. Maksud dia jawapan di sini sepatutnya apa? 5 set 3 per 11 tambah dengan kalau 6 per 22? 3 per 11. Jawapan dia 3 per 11. Mesti dalam bentuk terringkas. Boleh tak letak dalam decimal number? Jangan jangan letak decimal number. Tiba-tiba ada pelajar tulis 5 set 3 bagi 11 guna kalkulator. Tidak. Okay, jangan guna kalkulator. Okay. Kemudian kita tengok jawapan Intan pula. Rasa untuk soalan yang sama. Kita semak. Okay, jawapan Intan. Untuk 4B. Okay. Tulisan ni kemas Pertama, dia tunjuk conjugate. Bagus. Okay. Tengok dia span 10 set 3 tambah 2 set 3 kuasa 2. Bagus. Okay. Kemudian dia span dapat 25. 5 set 3 tolak 5 set 3 tolak set 3 square. Okay. So dia tunjuk di sini. Set 3 kuasa 2 dapat 3. So 2 dapat 3. So sini pun dapat 3. Apa yang sama je di sini? Adakah ini jawapan akhir? 10 set 3 tambah 6 bahagi dengan 22. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Jawapan akhir sepatutnya apa? 5 set 3 over 11 tambah 3 per 11. Ya, 5 set 3 tambah 11 tambah 3 per 11. Bagus, 3 per 11. Okay. Ada soalan untuk 4B? Macam tu saya lajukanlah. Kita pergi kepada 4C, Wan Akilah. Okay. Wan Akilah, 2 set 5 tolak 15 set 3 bahagi dengan set 5. Ingat, kita nak rationalize the denominator, tengok denominator. Okay, set 5. Ada tak dia tunjuk step pertama? Okay, dia jarak dengan set 5 bahagi set 5. That's good. Okay, kemudian dia tunjukkan bracket 2 set 5 tolak 15 set 3 darab dengan set 5 bahagi set 5 darab dengan set 5. Okay. Kemudian apa yang kawan awak buat selepas tu, dia kembangkan dia. Dia darab. So dapat 2 set 5 kuasa 2. Di sini akan dapat negatif 15. Set ni panjangkan sampai ujung lah. Set 3 darab 5. Dan yang di bawah ni adalah set 5 kuasa 2. Sebab yang ni bernilai sama. 5 darab 5 maksud dia
set 5 kuasa 2. Kemudian apa yang dia buat? Dia congak seterusnya. Sini akan jadi dia potong dapat 5, bagus. So dapat 2 darab 5 akan dapat 10. Tolak 15, set 15. Yang di bawah ni akan dapat 5. Saya syorkan kepada awak supaya pisahkan dahulu sebelum awak ringkaskan. Tolak 15 per 5, set 15. Okay. Kemudian 10 bahagi 5 akan dapat 2. 15 bahagi 5 akan dapat 3. So jawapan akhir adalah 2 tolak 3 set 15. That's good. Ada soalan tak atau yang berbeza dengan jawapan yang awak tulis? Adalah berbeza sebab cuai. Cuai. Cuai tu biasa. Okay, untuk first start ni memang biasa. Tapi at least you faham konsep. Okay, kita tengok jawapan. Apa ni nak sebut macam ni? Macam nak sebut nama awak ni? Saya tahu sebut nama bapa awak. Taqiyallah. Betul ke? Taqwallah. Taqwallah kot. Taqwallah. Oh, okay. Habis nama nickname dia apa? Ada tak dalam ni? Bagi Muhammad je lah. Tak ada Muhammad je. Maksud dia tak ada yang cimik ke? Dia diam je. Okay. So, 2 set 5 tolak 15 set 3. Okay, sekarang ni kita tengok. Pertama saya tengok denominator dia set 5. Ada tak dia darab dengan conjugate? Mesti tulis macam ni set 5 bahagi set 5. Kalau ada baru markah pertama saya beri. Step kedua dia darab. Okay, dapat 2 set 5 square. Sini akan dapat negatif 15 set 15. Bagus. Set 5 square. Okay, kemudian dia ringkaskan. So sini dapat 2 darab 5 dapat 10. Sini dapat 5. Set 15, 15. Saya nasihatkan awak pisahkan dahulu. 10 per 5 tolak 15 set 15 bahagi dengan 5. So baru kita ringkaskan. Sini dapat 2. 15 per 5 kita potong dapat 3. Okay, so baru dapat jawapan akhir. Okay, saya bimbang you lakukan kesilapan. Okay, so that's good. Okay, ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, kita proceed dengan part B. Okay, cantik sangat dia punya background ni Kalau rasa dia tulis dekat pun saya rasa. Okay. Pertama, check denominator. Ada asyikin. Okay. Kemudian kita kena darab dengan conjugate dia. So set 2 tolak 5 set 18 akan dapat tambah. Okay. Set 2 tambah 5 set 18 bagi set 2 tambah 5 set 18. So betul. Kemudian dia expand. Sini akan dapat 2. Okay. Kemudian seterusnya akan dapat 5 set 36. Macam mana dapat 36? 2 darab 18. Seterusnya, okay, 5 set 36 juga sebab 18 darab 2. Yang terakhir, 5 darab 5 akan dapat 25. Set 18 darab set 18 akan dapat set 18 square. Set 18 square adalah persamaan 18. So that's good. Okay. Yang di bawah pula, okay, set 2 darab set 2 akan dapat 2. Set 2 darab 5 set 18 akan dapat 5 set 36. Seterusnya, negatif 5 set 36. Seterusnya, negatif 25 per 18. Siapa nama dia tadi ni? Ali Ashikin. Saya rasa awak tak buat garisan sebenarnya ni. Tolong buat garisan. Okay. Yang ni awak buat. Daripada sini terus awak tak buat. Tolong buat Jangan malas Kemudian kita teruskan simplify. Disebabkan sini set 36. Sini pun set 36. Jawapan dia di sini akan dapat 10. So 2 tambah 25 darab 18. So kita dapat berapa? 25 darab 18 betul ke 450? 25 darab dengan 18 sama dengan 450 betul? Okay. So di sini adalah 2. So di bawah adalah 2 tolak 450. Bagus. Sama juga garisan fraction tak ada. Okay.
Kemudian di sini kita akan dapat 452 tambah 10 set 36 bagi 448. Adakah ini jawapan akhir? 36 tu perfect. Tak. Tak. Kenapa tidak? Set 36 ni bersamaan dengan berapa? Tekan kalkulator awak. Set 36 berapa? 6. Ya, set 36 adalah 6. Maksud dia 452 tambah 10 darab 6 bagi dengan negatif 448. So di sini terus tekan kalkulator bentuk fraction. 452 tambah 10 darab dengan 6. So di bawah dia adalah negatif 448. So apa jawapan you all akan dapat? Negatif. Macam salah kira je. Miss tinggal kosong. Betul. Saya tinggal kosong. 452 tambah 10 darab dengan 6 bahagi negatif 448. Betul ke jawapan dengan you all? Tekan. Betul. Negatif 8/7. Maksudnya jawapan akhir di sini tak ada set. Okay. So kita check. Daripada jawapan Alia ni kita semak jawapan Aina. Adakah step pertama di sini betul? Conjugate dia betul tak? Betul. Okay. Kemudian dia expand set 2 darab set 2 akan dapat set 2 square. Kemudian dapat 5 set. Apa yang beza dekat sini? Tolong tengok di sini. Jarak 2. Kenapa dengan darab 2 di sini? Dia Tak kata panjang. set tak panjang. Apa hal set dia ketok sangat? Dia kena panjangkan dia sampai hujung. Okey, kalau tak maksud dia salah. Okey. Kemudian seterusnya. Okey, 25 set 18 square. Sama juga dengan yang di bawah sini Set dia semua ketok-ketok. Tak boleh. Kalau tak maksud dia salah. Seterusnya akan dapat 490 tadi betul, 2 pun betul. 10 set 36. Sini dapat 2, sini dapat 490. Okey. Apakah ini jawapan akhir? Adakah ini jawapan yang terakhir? Tidak. Tak. Sepatutnya apa? 452 tambah dengan berapa? 10 10 kurungan 6 kurungan 6 bagi negatif negatif 448. 448. Jawapan akhir dia berapa? Negatif 8/7. 8/7. Kena ingat ringkaskan. Okay. Settle soalan nombor 4. Okay. Seterusnya, saya pergi kepada nombor 5. Nombor 5 soalan log kan? Plus, untuk soalan log, kita tak belajar lagi. Law of log. Okay. Halang-halang tu kat sini ada 3 yang pertama. Log A tambah log B sama dengan log AB. Nombor 2, log A tolak log B sama dengan log A per B. Ya betul. Yang ketiga adalah power. Kalau N log A, maksudnya number di sini kita boleh bawa dia sebagai power iaitu log A kuasa N. Yang keempat yang you perlu tahu, log jika nilai tersebut sama dengan base akan bernilai berapa? 1. Ya. So ini 4 yang pertama. Okey, ada 3 jenis tau. Kalau log A, saya tak letak apa-apa di sini. Maksud dia base berapa? 10. 10. Base 10. Kalau log A, base 2. Ini kita panggil common log. Yang kemudian kalau selain daripada 10. So log A base 2. Okey. Yang ketiga, ada 3 jenis Kalau base E, log A tapi the base E. Ini kita panggil apa? Natural log. Ini bersamaan dengan apa? Ln.
A. Okay, ini pernah jumpa tak law ni? Tak. Pernah Okay. dalam soalan ni. Base E kita panggil ln A. Okay. Lawak sikit lah. Okay. So log A base E adalah ln. Okay. Dia bukan IN. Dia ln. Kalau log LOG. Kalau log base E kita panggil ln. ln. Okay. Bukan in. In masuk. In. Okay. So seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 5A. Okay, kita tengok di sini. Kita guna property dia. Soalan ni suruh kita ringkaskan. Tak apalah, kita boleh ringkaskan. Kita pertama, log x base 2 minus 2 log x base 2 plus 3. Syarat dia mesti base yang sama. Sini base 2, sini base 2. Sama ke lain? Sama. Kalau sama, tapi sini ada nombor 3. Kita nak ringkaskan log. Kalau 3 ni kita assume 3 darab dengan 1. 3 darab 1 sama dengan 3. Okay. Disebabkan situ, kita highlightkan lagi. Log di sini, yang 3 di sini, kita akan letak, okay, kita akan letak log berapa? 2. Apa nilai sama dengan 1? Yang sama dengan base. Base dia apa? 2 kan? 2 base 2. Kemudian tengok di sini lagi. Ada number di depan dia. Kalau number di depan log, kita boleh bawa sebagai apa? Ke belakang. Power di belakang. So maksudnya di sini, okay, 2 di sini akan jadi x kuasa 2. 3 di sini akan jadi 2 kuasa 3. Okay, macam yang kawan awak buat. Okay. So 2 kuasa 3 bernilai berapa? Tekan kalkulator, dapat berapa 2 kuasa 3? 8. Okay, that's good. So yang ni tak buat apa-apa. Tak apa. Tapi jawapan ni salah Seterusnya kita tengok law of log. Sini tolak, sini tambah. Log kalau tolak, dalam dia akan jadi darab. Cuba tengok property tadi. Nombor 1. Log A tambah log B. Hanya ada satu perkataan log sahaja. So Darab. A darab B. Okay, kalau tolak maksudnya apa? Bahagi. A bahagi B. Tengok, satu sahaja perkataan log. Okay, sekarang tengok. Ada 3 sebutan, semuanya ada perkataan log. So dia jadi log base 2. X bahagi X kuasa 2. Kuasa 2. Darab dengan apa? 8. Cuba tengok X bahagi X kuasa 2 dapat berapa? X. Satu per Betul X. per X. Ya, so maksudnya jawapan akhir kita akan dapat apa? Log 8. Log 2. 8 per X bahagi base 2. Yang ni boleh clear tak macam mana dapat 8 per X? Boleh. Boleh sebab sini kita assume 1 darab 8 bahagi dengan X. Ya, ada orang panggil saya. Ya. Saya tak faham yang macam mana boleh dapat 8 tu. Ni? Nampak tak 2 kuasa 3 yang segi 4 ni? Sebab tadi kita tambah 3 log 2 base 2. Number kita bawa ke belakang jadi kuasa. 2 kuasa 3 kita boleh kira guna kalkulator. So 2 kuasa 3 akan dapat 8. Yang ni boleh kira tak X kuasa 2 di sini? X kuasa 2 kita tak boleh kira. You tekanlah kalkulator tak dapat nilai. Tapi 2 kuasa 3 bernilai 8. Jelas tak di situ? Jadi kena darab lah. Jelas ke bagi yang bertanya? Jadi kena darab lah. Darab yang mana? Sini ke? Yang ni, yang Mida buat. Awak nampak tak cursor saya bergerak? Awak tengok titik darab. Sebab dia tambah, simbol tambah. Log 8 base 2 ada simbol tambah depan dia. Property kata kalau tambah maksudnya apa? Log A tambah log B maksud dia darab. Kalau tolak maksudnya apa? Bahagi. Okay. Tengok sini tolak. So kita letak bahagi. Tambah.
kita letak sebagai darab. Okey, madam. Boleh di situ? Boleh, insyaAllah boleh. Okey. Sebab saya tak belajar MS. So saya InsyaAllah boleh, tak apa. First time kita belajar. Tak apa. Tanyalah. Okey. Tanya je. Tak ada masalah. Okey. Sekarang ni sebab ada dua orang buat jawapan yang sama kan. Sekarang kita check jawapan Izzati. Betul tak? Okey. Kita tengok jawapan Izzati Balqis. Okey. So sini. Kita try sekali lagi. Okey. Log X base 2. Tolak 2. Okey, tengok sini. Dia ada nombor 2. Okey. Log X base 2 tambah 3. Sekarang ni log awak kena pastikan base dia semua sama log base 2. Adakah base awak semua sama untuk kes di sini? Saya cakap seorang. Okey. So 3 di sini dia tak ada log. Macam mana nak wujudkan log? Kita kena buat apa? Tambah apa? Log 2 base 2. Tak maaf buruk sikit. Sekejap. Ya, bagus awak. Okey. So, log 2 base 2. Okey. So sekarang ni semua dah sama. Ada base 2. Tapi yang berbeza sekarang ni ada sebutan 1, 2, 3. Sebutan kedua dan 3 ni ada number di depan. Kita kata kalau number di sini kita boleh bawa dia ke belakang. Okey. Ada tak kawan awak letak di belakang? Oh ada. Sini S kuasa 2, sini 2 kuasa 3. Okey. Tapi nilai 2 kuasa 3 adalah 8. So bagus. Dia dapat 8 di sini. Log 8 base 2. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Sini ada tolak. Sini ada tambah. Okey. Bagi yang baru belajar tengok sini. Sini X. Sini X kuasa 2. Sini 8. So, log X base 2 tolak log X square base 2. Maksud dia X bahagi X kuasa 2. Tapi 8 ni sebab dia tambah. Kalau tambah maksud dia X bahagi X kuasa 2 darab 8. Itu maksud dia. Atau kawan awak dia tulis macam ni. Tak ada masalah, skill lagi sama. Tapi cuba tengok, 8X bahagi X kuasa 2. Boleh ringkaskan ke atau tidak? Boleh lagi. Boleh. Tengok, sini X kan? Sini X kuasa 2 kan? Kalau ringkaskan dapat berapa? 8 per X. Per X. Ya, log 8 per X base 2. Okey, itu jawapan dia. Yang ini you akan jumpa lagi dengan lecturer baru awak tu. Tak ada masalah sebab saya pun tak ajar lagi. Okay, it's just introduction. So don't worry. Okay, so settle untuk 5A. Okay. 5B. Okay. Sama juga konsep dia. Saya tulis dekat sini. Log of log. Pertama log A tambah log B sama dengan log AB. Yang kedua, log A tolak log B sama dengan log A over B. Yang ketiga, kalau ada number di depan log, maksud dia bersamaan dengan power log A of N. Yang keempat, kalau nilai log tersebut sama dengan base bernilai 1. Okay. Kita lihat yang ni, rule of log. Okay. Sekarang kita tengok soalan kita. Log X kuasa 2 base A tambah 3 log X base A tolak 2 log 4X base A. Check base. Sama ke lain? Sama. Okay. Kalau dah sama baru boleh proceed dengan law of log. Tengok pula ada number. Sini 3, sini 2. Property number berapa kata? Kalau number bawa ke belakang sebagai power. Number berapa? 3. Kita tengok number 3. So maksud dia 3 di sini kita akan bawa ke belakang. 2 di sini kita akan bawa ke belakang. So maksud dia log A X square kekalkan. Sini log X cube. Tolak. Tapi di sini sebab ada 2 tau. Sini ada 2.
Yang terdekat. So maksudnya kita kena letak kurungan. So bila kurungan maksudnya 4x kuasa 2 dia bersamaan dengan berapa? 16x kuasa 2. Dia pakai teori AB kuasa N sama dengan A kuasa N, B kuasa N. 4 kuasa 2, 16. X kuasa 2, X kuasa 2. Okay, so you kena letak kurungan kalau ada dua sebutan. Okay, boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Boleh. Boleh Saya terus pergi. Yang ni kekal, tulis macam biasa. Sini kekal, tulis macam biasa. Sini, tak payahlah letak. Tambah. We just proceed dengan tolak. Sini kuasa 2. 4x kuasa 2 tadi dapat berapa? 16x kuasa 2 kan? Jadi 16x kuasa 2. Kemudian kita tengok simbol. Kalau di antara log ada tambah, di antara log ada tolak. Kalau tambah maksudnya apa? Tengok sini. Tambah maksudnya apa? Darab. Darab. Tolak maksudnya apa? Bahagi. Bahagi. Okey. So tengok. Sini tambah. X kuasa 3. Aku dah tengok susunan Sini X kuasa 3. X kuasa 3 ke X kuasa 2 tu? X kuasa 2. Sini X kuasa 3. Okey. Tolak adalah bahagi. Kalau you tak boleh macam ni, you letak darab 1/16x kuasa 2 sebagai bahagi. Okey, kalau tolak di sini adalah bahagi. Kalau tolak adalah bahagi. Okey, kalau tak boleh kita letak darab 1/16x kuasa 2. Jelas tak di situ setakat ni? Ataupun you tak nak juga, you nak letak bahagi juga sebab dalam kepala you, oh sekarang ni bahagi. Okey, tak apa, kita follow. Bahagi 16x kuasa 2. Okey, tulis macam ni. Kemudian kita belajar indeks. Kita kata A kuasa N darab A kuasa N. Apa jadi kalau indeks darab? Power jadi macam mana? Tambah. Apa jadi pada power? M plus M plus So begitu juga. Sini X kuasa 2 darab X kuasa 3. Base dia sama kan? So X kuasa 2 darab X kuasa 3 dapat berapa? 5. X kuasa 5. X kuasa 5. X kuasa 5. Okey, X kuasa 5. Okey. Awak saya padam dulu jawapan kawan awak ni sebab ada salah ni. Okey. So saya padam di sini, saya padam sini, saya padam sini, saya padam sini. Bila atas salah saya terus tak pandang yang bawah. So, saya padam sekejap. Okey, saya padam sekejap. Daripada sini, saya lompat ke sini Maksudnya dia akan jadi log A, saya repeat balik X kuasa 2 darab X kuasa 3 bahagi. Okey, 16X kuasa 2. Okey, kalau kita tak boleh, tak apa kita tulis macam ni. X kuasa 2 darab X kuasa 3 bahagi. Betul? 16X kuasa 2, base berapa A. So saya letak dalam kurungan. Sekarang ni kita tengok. X kuasa 2 darab X kuasa 3. Maksudnya X kuasa berapa? 5. 5. X kuasa 5 bahagi 16 X kuasa 2. Oh, ada lagi X. Nampak? Sini ada X, sini pun ada X. Maksudnya apa? Tolak. Indeks kalau bahagi Bahagi. power jadi apa? Tolak. Kalau bahagi maksudnya X kuasa 3. 5 tolak 2 bahagi dengan 16. So base A. Maksudnya jawapan dia akan dapat log X kuasa berapa? 3/16. Okay, base A. Walaupun jawapan kawan awak sama dengan saya, tapi di sini dia salah sebab dia tak letak kurungan, jawapan dia automatically salah.
Okay, so be careful dengan jalan kerja kita. Okay. Madam, kenapa 4 dia 4 Ada soalan? Oh, sebab kawan awak ni dia tukar. Dia tukar simbol negatif jadi positif. Bila sini positif, negatif tu dia bawa ke belakang. Kawan awak ni fikir cara kompleks sikit. Tapi teori dia tak salah. Bagi you all, tak payah fikir. You kekalkan saja dengan tolak, bawa kuasa tu ke belakang. Okay? Tak ada masalah. Madam, Boleh tak? Ya saya. yang 4x kuasa 2 tu, kalau sampai bawah tu baru jadikan 16x² boleh ke? Sekejap, awak nak letak tu di mana? Adakah awak nak letak, awak tengok tanda tambah saya kan? Adakah awak nak letak di sini? Kejap, saya tak Baru awak tukar jadi 16x kuasa 2? saya tak nampak tanda tambah tu. Nampak okey, dah okey. dekat kuali hijau. Dekat situ baru saya jadikan 16x². Nampak kesel. Tak ada masalah. Boleh sahaja. Okay, thank you madam. Ada soalan lain tak? Tak ada. Wih, ada lagi berapa lagi soalan Rasa macam lama pula kita. Padahal 1 jam dah saya expect. Ada 3. Okay. Kemudian kita pergi, Atifah pun jawab juga soalan ni. Mari kita tengok. Okay. Dia bawa ke belakang. Oh, yang ni bagus. Dia letak kurungan daripada awal. Bagus. Okay. Apa yang tak bagusnya, dia tak letak equal. Tolong tulis equal. Aduh. Mahal sangat ke equal awak ni? Okay. So, power dia letak ke belakang. Okay. So, sini 4x kuasa 2 jadi 16x kuasa 2. Okay. Sekali lagi. Tambah maksudnya apa? Darab. Tolak maksudnya apa? Bahagi. So, dia jadi x kuasa 2. Darab dengan x kuasa 3. Tolak maksudnya bahagi. So, bila dia potong di sini, dia pasti dia boleh potong. X kuasa 2, X kuasa 2 potong. So, tinggallah X kuasa 3 per 16. Okay, bagus. Jelas tak bagi pelajaran yang lain? It's okay kalau you all lemah tak dapat tangkap, bagi tahu saya. Saya memang cepat sikit. Okay, seterusnya. Boleh saya gerak ke soalan lain sebab soalan yang sama kan? Saya pergi kepada soalan C. Okay, sekali lagi saya tanya awak. Log A tambah log B sama dengan apa? Log AB. Log AB. Log A tolak log B sama dengan apa? Log Log A over B. Okay. Sekarang ni, cuba tengok. Ada number tak depan dia? Depan perkataan log. Ada tak? Tak ada. Tidak. Tak ada. Okay. Lepas tu base dia ni base berapa ni? Dia tak boleh pun base. 10. 10. Kalau tak tulis maksud dia base berapa? 10. 10. Sama ke lain? Sama. Ya, 10. Okay, so kawan awak ni, Hafizah ni, dia berhati-hati sebab dia rasa ni fraction, so dia settlekan dulu. Tambah maksud dia darab. So kawan awak pun darab lah. X bahagi X tolak 1, darab dengan X tambah 1 bahagi dengan X. Oh, kawan awak sangat berhati-hati. Bila darab, saya nak tanya awak zaman sekolah dulu, 2/3 darab 1/2. Dapat jawapan berapa? You boleh potong kan? So dapat 1/3. So begitu juga dengan kawan awak. Dia nampak ada yang sama. X, sini X. So dia jadilah X tambah 1 per dengan X tolak 1. Boleh dah faham tak di sini? Saya tengok bahagian ni saja. Faham ke tidak? Faham. Okay. Kemudian bila di sini ada pula simbol tolak sebab dia tak berani nak buat serentak. Kalau tolak maksudnya apa? Bahagi. So kawan awak berhati-hati tulis simbol bahagi di sini. Tak apa. Tak salah. Okay. Bila tak salah, bahagi ini dia tukar pula jadi darab macam zaman sekolah dulu. Bahagi kau tukar jadi darab maksudnya kena letak 1 per X kuasa 2 tolak 1. Okay, maksud dia akan jadi, saya buat bunga-bunga di sini. Dia maksud dia darab 1 per
X kuasa 2 tolak 1. Yang ni, you boleh faktorkan. Saya nak tanya bagi pelajar yang tak ada ADMAT, belajar tak factorization, pemfaktoran waktu tingkatan 1? Belajar. 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 Apa nak jumpa tak yang ni? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kalau faktor jadi macam mana? A tolak B. Minus B, A plus B. A tambah B. Pernah jumpa kan? Pernah jumpa tak? Pernah. Pernah. Kan? Kalau pernah, maksud dia X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Maksudnya kita boleh faktorkan X tambah 1 darab X tolak 1. Kemudian dia tengok sini boleh potong. Bila sini boleh potong, saya potong sekejap sebab jawapan dia salah. So dia akan jadi log. Okey, dia akan jadi, saya buat satu-satu Jadi X tolak 1. So dia akan jadi X tolak 1 darab dengan 1 over X minus 1. Cuba awak tengok yang di sini. X tolak 1, X tolak 1 sama ke lain? Sama. Sama. Maksud dia itu ada berapa kali tu? 1 darab 1 dapat 1 over X tolak 1 darab X tolak 1, maksudnya X tolak 1 kuasa 2. Itu sahaja. Ada masalah tak di sini? Mana tak faham? Bagi tahu saya. Okey. Kalau tak ada, kita tengok yang Zubair. Zubair, jawapan Zubair kita check. Okey. Zubair ni dia buat macam express sikit. Okey. Pasal apa saya kata express, dia skip banyak benda sebab dia faham. Tambah, maksud dia darab. Tolak, maksud dia jadi bahagi. Okey, fine. Okey. X over X minus 1 darab X tambah 1 bahagi dengan X. Tolak, maksud dia bahagi X kuasa 2 tolak 1. Okey, tak ada masalah. Kita pergi pula yang seterusnya. Kita check. Bila dia tengok, macam saya katalah, bila fraction A darab B over darab dengan C bahagi dengan A, so you boleh potong A, so dia akan dapat C over B. So Zubair pun nampak macam kawan awak tadi, so dia boleh potong. Bila potong, sini tinggal 1 over X tolak 1 darab dengan X tolak 1. Yang ni pula dia apply A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Oh, semua mula nak tambah dulu kan. Okey, tak apalah. Okey. So jadi A tambah B darab A tolak B. Ini tak ada simbol darab ya sayang oi. Bukan tambah darab. Okey. Apa yang kawan awak buat ni, sepatutnya bila daripada sini, you kena tulis macam ni dulu. Log X plus 1. Sebab 1 darab X plus 1 akan dapat X plus 1. Bagi X tolak 1. Bahagi di sini, nak elak confuse, akan jadi apa? Zaman sekolah belajar dulu, tukar jadi darab kan? X tambah 1. Apa saya rasa kau complicated sekejap Okey. Dia akan jadi bahagi X tambah 1 darab X tolak 1. Okey. So yang di sini, saya akan ringkaskan dia log X tambah 1, X tolak 1 bahagi tukar jadi darab 1 over X plus 1 multiply with X minus 1. Okey. Lepas tu saya nampak ada yang sama, iaitu X plus 1, X plus 1 saya potong. Kemudian saya akan dapat log fraction atas darab dengan atas So maksud dia bila yang ni dah potong, tinggal 1. So jadi X minus 1. X minus 1 ni 2 kali, maksud dia X minus 1 kuasa 2. Okay. So yang kawan awak buat ni, dia direct dipotong, saya tak pasti konsep betul ke tak. Okay. Tapi jawapan dia yang kawan awak buat, 2 di sini, dia bawa naik atas. Okay. So dia akan jadi log
X minus 1 kuasa negatif 2. Kemudian kita kata tadi number di sini, power di sini, kita boleh bawa ke depan atau ke belakang. So kawan awak letak di hadapan. So dia jadi negatif 2 log X minus 1. Kalau macam jawapan tadi, kelas, saya stop dekat hanya pada di sini sahaja. Saya tak bawa kuasa 2 ni di atas. Tak apa, tak ada masalah. Okay, kalau macam ni pun so far dah okay. Ataupun you nak buat macam survey. Survey dia tak puas hati, dia rasa dia okay, so dia letak. Boleh je, tak ada masalah. Ada soalan tak dengan dua perbezaan jawapan kawan awak ni? Dia tak buat. Madam, so Ada ada. Jawapan tu dua-dua boleh terima ke? Ya, betul. Dua-dua boleh terima. Itu kelebihan matematik. Okay, thank you madam. Okay, tapi bagi pelajar, so jangan risau lagi sebab saya tak ajar lagi log dalam Ariyahat. Okay, so don't worry. Okay. Sekarang ni pun sama kita pergi soalan D, saya harap ni yang terakhir. Ln A sama dengan log base apa saja tadi? Ln A sama dengan log base apa? E. Log E. Ln adalah log base E. base E. So property dia semua sama. Sini semua adalah log base E tapi dia nama glamour dia Lon. Macam Yohanis, maybe nama glamour dia Yu. Okay, maybe nama dia Anis. So begitu juga. So nickname bagi log base E adalah Lon. Okay, tengok di sini. Sama juga. Ada number di depan. Kalau ada number di depan maksudnya kita bawa ke mana kalau nak ringkaskan? Jadi Kita letak di power. belakang. Ya, jadi power. Bagus you all. Kemudian Anis, Yohanis dah letak di belakang. Bagus. Tapi di sini tolak, kekalkanlah tolak. Tak perlu jadi tambah. Kekalkan tolak. Sini letak kuasa 5. Okey. Sini saya nak padam dia. Ini saya tak mau Okay. Kemudian saya tak nak you all confuse lagi. Saya padam dulu, saya tak masuk jawapan dia salah Saya akan jadi ln y kuasa 3 tambah ln. Awak lihat di sini. Okay. Yang ni maksudnya jadi A kuasa M, B kuasa N. Salah. Sekejap. Okay. A, B kuasa N, maksud dia A kuasa M, B kuasa N. Maksud dia kita bawa masuk ke dalam. Dia akan jadi X kuasa 3 darab 1/3 jadi X kuasa 1. Y kuasa 6 darab kuasa 1/3 akan jadi Y kuasa 2. Tolak ln Y kuasa 5. So dia lagi mudah. Okay. Kemudian ada simbol tambah di sini. Tambah maksudnya apa tadi? Ln di antara ln kalau ada tambah Darab. maksudnya apa? Darab. Darab. Kalau tolak maksudnya apa? Bahagi. Bahagi. So proceed saja. Ln y cube darab x y square. Kalau tak reti, kita letak bahagi y kuasa 5. Okay. And then kita akan dapati dia ada dua simbol di sini. Y, Y, Y. Okay, 3y. Okay. Kalau darab apa jadi pada y? Tambah. Tambah. 3 tambah 2. Kalau bahagi dengan y, apa jadi pada kuasa? Tolak 5. Tolak 5. So maksud dia jawapan dia akan dapat apa? Ln x, y kuasa berapa? 3 tambah 2 kuasa 5 akan dapat berapa? Kosong. Y kuasa kosong bernilai berapa? 1. 1. 1. So maksud dia jawapan akhir akan dapat ln x sahaja. Okay. Okay, boleh di situ?
Ada apa-apa soalan tak sebelum kita habiskan? Boleh. Ada apa-apa soalan tak? Madam, ada soalan nombor 6 lagi. Ya saya. Ni, Nombor 6. maksud awak nak check yang Adam ke? No. Kan yang last kali nombor 6. Tak check lagi. Oh ya ke, ni nombor apa? Itu nombor Okey, 5. kita tengok nombor 6. Okey. Kita tengok jawapan siapa dulu? Saya tak tahu punya nama tapi you all nampak tak tulisan dia? Nampak. Cerah sangat. Nampak ah? Okay. So find the value. Was Sir X minus 1 over Sir X kuasa 2. Jawapan dia salah. Okay. So jawapan budak ni pun dia guna calculator. Salah. Okay. So sekarang ni mari kita buat sama-sama. Sir X tolak 1 over Sir X. Kuasa 2 tolak 2. Awak tahu tak maksud kuasa 2 di sini? Maksud dia kita kena darab berapa kali kalau kuasa 2? 2. Darab 2. Kita darab 2. Sir X tolak 1 over Sir X. Ni bagi pelajar yang tak berapa cekap saya follow cara ni Maksud dia berulangan berapa kali? 2 kali. Okay. Lepas tu, you all kan pandai expand, kembangkan. Kita kembangkan lah. Sir X darab Sir X dapat berapa jawapan dia? X. Bagus. Seterusnya, Sir X darab negatif 1 over Sir X. Tak nampak? Tak apa. 1 per X. 1 per X. Sir X darab 1 over Sir X kan? Tak nampak? Tak apa, kita tulis. Kemudian yang di sini pun sama juga. Negatif 1 over Sir X darab dengan Sir X. Yang terakhir, negatif akan jadi positif. 1 over Sir X darab 1 over Sir X. Fraction 1 per X. 1 over 1 darab dengan 1. Sir X darab Sir X. Sir X darab Sir X sama dengan Sir X square. Sir X square dapat berapa? X. Sebab tu kawan awak dah sebut X. Okey. Sekarang ni kita tengok sini. Sini dapat X. Tu jauh ni masa letak. Okey. Sini sama dengan X. Cuba tengok sini. Sir X darab 1 per Sir X. Saya bagi soalan sekolah rendah. 2 darab 1 per 4. Apa jawapan dia? Ataupun 2 darab 1 per 2. Jawapan dia berapa? You potong kan? 1 per 2. Kalau potong di sini, you akan dapat jawapan 1. Tengok sini sama tak? Sini sama tak? Kalau sama, maksud dia jawapan di sini akan dapat negatif 1 tolak 1 tambah 1 per X tolak 2. X tambah 1 per X. So apa jadi dekat sini? Negatif 1 tolak 1 tolak 2. Apa kira? Negatif 1 tolak 2 dapat apa? Negatif Negatif 4. 4. Okey. Lepas tu saya substitute lah. X dia kata apa? 3 tambah apa 3 tambah 2 set 2 2. set 2. Okey, saya gantikan lah. 2 set 2 kan? Saya ganti yang mana ada X. Okey. Sebab dia kata cari nilai X, cari nilai kan? 3 tambah 2 set 2 tambah 1 bahagi 3 tambah 2 set 2 tolak dengan 4. Cuba tengok 1, 2, 3, 4 yang mana yang ada fraction? Nombor berapa yang ada fraction? 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, nombor 3. Awak tengok denominator dia. Ada bentuk apa? Set. Kita kata denominator boleh tak bentuk set? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, kita kena buat apa? Rationalize. Rationalize. Bagus awak. Nak rationalize tu kena darab dengan apa? 3 tolak 2 set 2. Ya, kena conjugate kan dia. So 2 set 2. Saya rasa tak muat je tempat kat sini. Saya cuba. So darab 3 tolak 2 set 2 tolak 3 tolak 2 set 2. Ada lagi number kan? Tolak 4. Jangan hilangkan dia. So sama dengan 3 tambah 2 set 2 tambah 1 darablah dengan apa-apa pun dia dapat balik diri dia. So 3 darab 3 dapat apa? 9. 9. 3 darab negatif 2 dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6. Set 2. Seterusnya
2 set 2 darab 3 dapat berapa? Tambah ke tolak? Tambah. Tambah dengan berapa? 6 set 2. 6 set 2. Yang terakhir. 2 darab 2. 4 set 2 square. Set 2 square berapa nilai dia? 2. 2. Itu nenek awak Tolak dengan 4. Minta maaf orang tak cukup. Okey. Sekarang ni kita tengok. Saya salin balik. 3 tambah 2 set 2. Tambah 3 tolak 2 set 2. Tengok denominator dia. Okey. Sini set 2, betul? Sini pun set 2. Sama kan? Negatif 6 tambah 6. Jawapan berapa? 0. So, kalau sini 9. Sini tolak 4 darab 2. Tekan je kalkulator awak. Kita nak cepat. 9 tolak 4 darab 2. Berapa jawapan dia? 1. 1. Oh, kalau 1 ada efek tak? Oh, saya padam lah kalkulator saya. Okey. Ada Tak efek ada. tak? Tak ada. So, saya padam di sini. Lepas tu kita ada apa yang belakang ni? Tolak. Tolak kan. Tolak 4. Okey. Lepas tu kita tengok. Berapa jawapan dia? Operasi mana yang kita boleh selesaikan? 3 Dia nak tambah selesai. 3 tolak 4. 3 tambah 3 tolak 4, jawapan dia berapa? 2. 2. Lepas tu? Set, apa cerita? 2 tolak 2 Dua set 2. 2. Jawapan dia dapat apa? 2. Tengok set 2 kan? Sama kan? Tengok depan dia. 2 tolak 2, berapa? 0. Kosong. So jawapan akhir dapat apa? 2. 2 sahaja. Itulah jawapan akhir kita untuk hari ni. Ada soalan tak di sini? Tak ada. Ini soalan exam tahun lepas punya. Okey. Madam, nanti Madam share link YouTube lah. Sekejap, saya tak buat YouTube pun yang ni. Sekejap, saya record Oh dah. betul, video ni. 1. Sekejap. Saya record lah. Okey. Apa yang satu tadi tu? Saya akan bagi link. Okey. InsyaAllah lah. Ada. Okey. Apa soalan? Siapa tu? Nanti exam soalan macam ni. Exam you all soalan objektif. Maksud dia you adalah batch pertama yang buat soalan objektif. Sebelum ni macam ni. Ya, you batch pertama. Nampak suka ke? Tak suka. Saya pun risau. Exam. Ya. Yang jalan kerja tu kan, Ya. daripada square tu, kita terus simplify jadi x tambah 1 per x tolak 4 boleh ke? Ni dekat bahagian mana ni? Yang soalan dia kan bagi dalam kurungan square. Kalau saya skip jalan kerja yang panjang tu. Oh yang lepas ni, tu terus- ada pelajar yang sangat advance. Maksud saya, dia akan jadi macam ni. Ser X tolak 1 over Ser X kuasa 2. So dia boleh terus dapat jawapan. Sini 1 per x. 1 per X. Tambahkan 1 per X. Tolak tolak dengan 1. Okey. X tambah 1 per X tolak 1. So boleh je, tak ada masalah. Ke? Ikut kefahaman anda. Selagi dia betul, tak ada masalah. Okay. Ada soalan tak? Madam, kita tak belajar complex number kan? Oh, itu pelajar sains. Ya, betul. Syllabus sains dengan akaun berbeza. So fokus pada akaun. Untuk akaun juga dia ikut pensyarah. Kalau you all di AT 0708, you all akan berpindah ke pensyarah baru kan? So bila pindah ke pensyarah baru, maybe cara nota dia dan tutorial dia berbeza dengan saya punya. Okay? So dia bergantung kepada pensyarah juga. Tapi make sure satu je, mesti beli buku nota kuliah di koperasi tu yang saya bagi link. Okay, ada soalan lagi tak? Madam, Ayhat ni kita belajar log je kok. Tak. Kita ulang ni balik. Sekejap ulang ni balik, maksud dia kita akan terus belajar tentang menyelesaikan persamaan indeks, persamaan set dan juga persamaan log untuk 3 jam rehat tersebut. Okey.
Okey, terima kasih madam. Okay, kalau itu sahaja soalan. So thank you very much. Assalamualaikum and selamat berjaya lah untuk you all. Thank you class. Thank you, madam. Thank you, Thank madam. you madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam. Madam, Ya, saya ada soalan. awak ada soalan? Sekejap, saya nak tutup rekod. Dia tak boleh rekod. Okay, tak apalah. Soalan apa awak nak tanya saya? Yang last tu kan dia kan ada Sekejap. 9 tolak 8 kan? Sekejap saya buka balik soalan tu Okey. Awak cerita pasal soalan nombor 6 kan? Okay, awak dapat nampak tak? Okay, yang mana 9 tolak 6? Oh ni, 9 tolak 8 ni. Yang ni ke? Jap. Apa? Betul ke? 9 tak 8. Kan dia kan Awak dengar tak suara saya? Boleh. Kan dia kan per 1. So 1 tu dia memang dah tak ada ke apa? Suara saya. Madam. Tak suara saya? Dengar, saya dengar. Yang awak tanya tu kat mana Yang ni ke? Yang Nampak tak paparan dia? 9 tolak 9 tolak 8 kan? Nampak. 9 tolak 8. 9 tolak 8 saya malas tulis tadi. Kalau 9 tolak 8 sama dengan berapa nilai dia? 1. Kalau awak nak tulis pun lagi bagus sebenarnya. Okay. 3 tolak 2 se-2 bagi dengan 1. Maksud dia kalau saya padam dekat sini, awak boleh nampak kan tulisan saya? Nampak. Nampak Maksud dia di sini akan dapat 3 tambah 2 se-2. Sebab 3 bagi 1 dapat apa? 3 tolak 2 se-2 tolak 4. 2 se-2 bagi 1 dapat 2 se-2. Sebab itulah kita lihat kemudian 3 tambah 3 tolak dengan 4. Dapat berapa? 2. Okay, se-2 dengan se-2 akan hilang jadi kosong. Ada soalan tak? Kat situ ke yang awak tanya tu? Okay, jelas ke? Jelas. Okay. Cuma yang soalan sebelum tu saya ada confuse sikit. Awak confuse dekat mana Nak bagi tahu saya. Soalan nombor berapa? Nyatakan dulu nombor soalan. Yang lain-lain kalau tak ada soalan boleh keluar lah, boleh left. Okay? Yang tinggal yang ada soalan sahaja. Nombor berapa yang awak nak tanya saya? Tak apalah madam. Saya tengok balik lah. Boleh ke? Boleh dah. Sebab awak kelas mana Kos DAT 05. Oh, kelas saya lagi. Tak apa. Nanti kalau tak faham tanya lagi. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay. Siapa lagi? Terima kasih madam. Okay, sama-sama. Thank you, madam. Okay, sama-sama. Semoga berjaya you all. Okay. Yang kelas saya jumpalah hari Ahad. Apa hal Rahim ni angkat tangan ni? Ada lagi ke Rahim? Rahim nak tanya soalan ke? Kena conjugate ke madam? Yang mana? Soalan tadi ke? Soalan nombor 6. Kena conjugate. Kenapa kena conjugate Ya. Kenapa kena conjugate? Saya tanya awak. Rahim. Oh, nak kena buang denominator kan? Bukan nak buang kena. denominator. Yalah, boleh lah. Ya, betul boleh lah istilah buang tu. Awak orang mana ni Rahim? Okey, saya orang Kedah. Oh, Kedah. Okay, sebab dia ada denominator dia ada bentuk cert kan. So, sebab istilah awak tu lah nak buang yang cert tu, so kita kena darab conjugate. Okay. Ada soalan lagi ke? Okay. Miss, kalau X tambah 1 bahagi X tolak 4 samakan pembawah baru cert. Ini soalan nombor berapa tu yang tanya tu?
Saya tengah hang laptop saya sebab tadi saya guna Microsoft Teams. So nombor berapa tu yang bertanya tu? Soalan nombor berapa tu? Nabila, kau masih ada kat sini, boleh kau cakap tak Nabila? Cuma tinggal korang 3 orang, 4 orang je. Okay. Oh, mic saya rosak Miss, okay. Miss, kalau S tambah 1 bagi S tolak 4, saya samakan pembawah dahulu baru substitute, boleh tak Miss? Nombor 6. Okay. Nabila, nombor 6. Tadi nombor 6. X tolak 1. Mana ada X tolak 1 Nabila weh? WhatsApp Nabila? Kat mana Nabila? Saya tak jumpa lah X tambah 1. X tambah 1 per X. X tambah 1 per X. Mana X tambah 1? Oh, maksudnya awak dekat sini ke? Awak nak samakan pembawah? Kalau awak nak samakan pembawah, awak kena tunjuk solution awak dekat saya dahulu. Okay, kalau kita try lah, kalau macam tu kita try. Okay, kalau ini jawapan Nabila. Okay, saya letak kat sini bukan nak bagi grammar saya nak take notes. Okay, so S kuasa 2 tambah 1 bahagi dengan X tolak 4. Sebab X darab X akan dapat X kuasa 2. So kemudian 3 tambah 2 sek 2 kuasa 2 tambah 1 bahagi dengan 3 tambah 2 sek 2 tolak dengan 4. Nabila, jika awak buat cara macam ni, awak dapati awak akan ada masalah. Pertama, awak kena buat kuasa 2 sekali lagi, kena kembangkan sekali lagi. Kemudian awak kena conjugate serentak. So, dia menyusahkan awak. Jelas tak di situ? Kalau boleh elakkan. Jelas ke Nabila? Okey. Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, itu sahaja untuk hari ni. Okey, left daripada meet ni sekarang. Iman, engkau ada ke tidak kat sini? Okey. Thank you so much.